Okey. Okay. Okey, selamat malam dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Sebelum tu semua boleh dengar tak? Sekejap. Okay, saya tak dengar. Okey, selamat malam semua. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semua boleh dengar? Selamat malam dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Boleh dengar suara saya? Dengar baik. Boleh dengar dah. Itu ada orang komen tu. Dah orang respon dah. Okey, baik. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan Happy Deepawali kepada semua yang meraihkan perayaan Happy Deepawali ini. Dan yang lain tu saya ucapkan selamat bercuti lah. Okey, malam ni kita bersama Cikgu Naim dan Cikgu Rashid. Apa khabar cikgu semua? Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua dah makan dah? Dah. Okey, malam ni seperti biasa kita bersama Cikgu Naim dan Cikgu Rashid dalam sesi anda tanya Sifu jawab. Okey, kepada semua peserta yang ada soalan bolehlah type di bawah ruangan komen dan nanti cikgu-cikgu akan jawablah soalan anda. Kita tengok ada soalan tak? Okay, so sementara kita tunggu soalan, siapa yang dah join tu share, like, okay, komen supaya kawan-kawan yang lain boleh inilah join meriahkan sesi live ni. Jadi kita cuba orang kata sama-sama meriahkan suasana trader-trader antara kita ni. Tak mestinya kita trade dalam satu broker yang sama. Boleh juga war-warkan kepada kawan-kawan yang lain. Okay? Wah, ada satu soalan tu masuk tu. Big trader. Jam berapa masuk? Okay. Kita bagi senior kita lah, Cikgu Naim start dulu, lepas tu selesai. Dah ya. Cikgu Naim senior gitu lagi. Tak apa. Kita sambil-sambil ni. Berapa masuk market big trader? Saya tak pastilah big trader tu masuk market tu bila semua. Tapi korang ikut session. Itulah. Mungkin kena tengok session lah. Tengok Asian session ke ataupun Europe punya session ataupun US session lah. Kena tengok waktu tu lah. Maksudnya pembukaan session tu pukul berapa. Ataupun, ataupun intersect session tu kan. Maksudnya waktu Europe dengan US tu intersect tu, maksudnya waktu tu lah biasanya paling aktif lah. Paling aktif waktu tu. Okay, so saya tambah sikit lah dengan jawapan Cikgu Naim tu. Siapa tu? Saudara Jamaluddin Sauda. Okay, macam Cikgu Naim kata tu, okay, kita kena tengok sesi market ataupun ni. So bila kita kata big trader, saya assume tuan masukkan bank ataupun orang kata hedge fund lah masuk. Okay, kita memang susah nak tahu pukul berapa dia orang akan masuk, sebab dia kadang-kadang bukan masuk ikut time. Dia sebenarnya selalunya dia akan masuk ikut dia punya price level yang dia orang nak. Okay, ataupun ada benda orang kata yang perlu dia orang melakukan transaksi. Macam contoh tiba-tiba ada event, dia orang kena masuk atau keluar market, so masa tu. Jadi cara nak identify big trader masuk atau tidak, kalau nampak strong support ataupun strong resistance ataupun ada big engulfing bullish ataupun bearish yang satu candle tu boleh makan sampai 3, 4, 5 candle tu, itu boleh dikatakan big trader masuk.
So itu yang apa orang kata secara ringkas kami boleh inilah beri pandangan. Tapi pukul berapa dia masuk apa semua tu, saya rasa soalan tu kita tak dapat jawab lah. Tapi dia ada level-level ataupun dekat event ataupun bergantung pada orang kata dia punya volatility market pada suatu masa tu. Okay, so harap membantu jawab soalan tu lah. Okey cikgu, ada yang tanya ni, berapa modal yang sesuai untuk jadi full time trader? Cikgu Rashid dulu. Okay, kalau personally tanya saya lah, okay, sebelum kita jadi full time trader, okay, saya uraikan sikit dulu sebab saya tak nak bagi jawapan direct dulu sebab nak jadi full time trader ni bukan mudah, okay, sebab bukan dari segi modal saja kita kena prepare, okay, tapi emotion, psikologi, banyak benda yang apa kita perlu kaji ataupun kita kena buat persediaan sebelum kita boleh orang kata menjadi full time trader. Tapi kalau tanya saya lah secara personally, sebelum kita jadi full time trader, better kita trade sebagai part time trader sebab market ni macam kita ni, kita bukan macam professional trader yang apa buat research, buat analisa, duduk depan apa chart untuk kita buat analisa apa semua. Part time trader pun sebab dia ada masa tertentu, contoh London Open ataupun New York Open ataupun masa event ataupun masa sesuatu announcement, kita boleh masuk market, kita boleh buat duit tak sampai 10 pip, mungkin 20 pip, 50 pip boleh buat. Jadi tak semestinya kena jadi full time trader untuk buat duit dalam market. Tapi kalau nak jadi full time, jangan jadikan orang kata trading saja sebagai satu income sebab better you jadi other passive income. Maknanya contoh buat marketing, networking, affiliate, buat kelas, dan saya recommend lah siapa-siapa trader nak jadi full time trader. Okay, so back to punya soalan berapa modal perlu. Okay, secara kasarnya at least you ada setahun punya gaji bulanan yang boleh ataupun perbelanjaan bulanan yang you cukup untuk 12 bulan tanpa ataupun simpanan untuk 12 bulan, dan maybe boleh consider orang kata jadi full time trader. Okay, so itu secara ringkas lah. Kalau ada soalan yang ni nak tambah, just tambah je, nanti saya akan uraikan lah. Okay. Saya nak tambah sikit pasal yang berapa modal sesuai untuk full time trader tu kan. Sebab benda ni dia depend kepada komitmen trader tu sendiri lah pada saya. Sebab lain orang komitmen bulanan tu mungkin tak sama kan. So nak kata ada modal yang spesifik, dia bergantung kepada individu lah. Dan bergantung kepada apa orang kata, kita punya target gain kita untuk bulanan tu berapa kan. Contoh kalau kita mungkin target dalam 10%, so kita kena kira lah daripada 10% tu berapa modal yang sesuai lah. So kalau kita just ada 1k USD, 10% maksudnya hanya kita dapat $100 lah. So $100 kalau kali dengan 4 baru dalam RM400. Mungkin kita tak cukup lah untuk kita nak full time. So at least mungkin lah yang saya nampak kalau dari segi modal tu kalau nak betul-betul depends kepada trading saja, at least kena ada 10k USD lah. So lebih logik lah. So kalau 10% daripada 10k mungkin kita dapat dalam 1k USD. So bila convert kepada RM kita dapat dalam 4k lebih. So should be good enough lah. Apa pun bergantung kepada kita punya komitmen lah. Dan macam Cikgu Rashid cakap tadi pun, saya setuju lah, kita kena ada source of income lain lah. Sebenarnya tak boleh bergantung 100% kepada trading saja sebab agak risky lah sebab kita ada up and down. Ada bulan mungkin kita tak dapat profit langsung. So kalau kita tak ada source income yang lain, kita mungkin susah lah kat situ. Lagi satu takut stres sangat bila sumber pendapatan tu cuma satu.
So Ya kita betul. Sebab tu macam saya dalam soalan atau jawapan saya bagi tu, kalau nak jadi full time tu bukan setakat modal saja, dia ada banyak persediaan. Emosi, psikologi, lepas tu keluarga, lepas tu kita punya apa backup plan kalau kita tak ada profit, kita loss memanjang. Jadi semua tu kita kena fikir. Jadi kalau tanya saya, kecuali kalau you ada plan untuk buat networking, buat kelas, buat affiliate ataupun buat buku, buat apa-apalah, okey, ataupun jadi IB kerjasama dengan broker apa semua. Kalau tak ada any other extra 3-4 income, saya tak cadangkan buat full time trader lah. Okey, itu pendapat peribadi saya. Okey, saya rasa ada soalan yang bawah tu, ada dia tanya news ni nampak impact sekejap ataupun ia akan berubah trend. Okey, dia bergantung pada jenis-jenis news. Okey, kalau katakan news yang fundamental betul-betul, contoh interest rate bertukar, contohnya Federal Reserve dia increase interest rate US dollar dekat Amerika. So US dollar automatik akan kuat, ataupun Australia dollar atau New Zealand dollar, bank central bank dia orang RBNZ ataupun Reserve Bank of Australia dia turunkan interest rate. Jadi of course currency itu akan turun. Jadi itu akan membuatkan trend tu berubah. Okay, tapi kalau news tu macam contoh sentiment news ataupun contoh news yang orang kata medium ni, dia tak merubah trend, dia cuma buat orang kata sentiment, maknanya orang keluar daripada market kejap sementara, lepas tu big trader masuk balik, katakan dia dalam uptrend, so dia akan continue trend. Sebab orang yang dah tengah profit tu, dia orang takut, jadi dia akan keluar daripada market. So bila news tu keluar, katakan news yang merah ataupun tak berapa bagus, orang akan keluar daripada market, so dia akan nampak bearish. Tapi sebenarnya fundamentally currency tu kuat, so dia akan sambung balik. Jadi dia bergantung pada jenis news ataupun dia punya impact kepada news. betul. Okay, so kejap Cikgu Naim, saya tambah satu lagi sebab orang yang sama, rasa KB Acik dia tanya soalan yang sama. Dalam forex ni kita kena lebih pandai technical lebih ke atau fundamental lebih? Okay, dalam forex ni kalau tanya jawapan yang betul-betul, okay, kita kena merangkumi semualah, fundamental, technical dengan sentimental ni kita panggil TFS, technical, fundamental and sentiment. Tapi ada trader mungkin dia tak berapa bagus dalam fundamental ataupun tapi technical dia bagus, maknanya dia dapat masuk entry cun-cun dekat pucuk ataupun akar, and then dia dapat profit lebih. Contoh macam hari tu gold, dia mungkin sell daripada atas 1960 lebih, ataupun masa bawah tu hari tu dia buy daripada 1850. So mungkin ada jenis trader tu dia nampak technical tu, dia nampak ada orang kata risk rendah, dia akan masuk. Jadi nak kata yang mana perlu lebih, dia sebenarnya kalau nak as a overall trader, nak holistic, kena ada semua. Tapi tak semestinya semua orang kena pandai semua bidang. Okay, kalau you pandai technical saja, still boleh buat duit. Kalau pandai dalam fundamental, still boleh buat duit. Tapi kalau ada dua-dua, lagi bagus. Okay, So pendapat saya pun sama jugalah, kena balance lah. Fundamental dengan technical tu kita kena balance. So baru kita akan lebih rasa ni lah, lebih confident lah untuk masuk market. Tapi tak dinafikan lah, ada certain trader tu mungkin dia boleh satu je, dia dah boleh make profit dalam market. Ada certain tu dia just guna technical je, tapi dia still boleh buat duit dalam market. Kalau dia rasa benda tu dia dah okay, so carry on je bagi saya, tak ada masalah. Okay, since ada soalan, saya just bagilah. Saya rasa KB Acik juga tanya soalan yang sama ataupun tambahan soalan. Dia tanya kenapa spread jadi high apabila market tutup. Okay, so kita kena faham apa tu spread. Spread tu adalah beza antara bid dengan ask. Maknanya ada pembeli, ada penjual. Okay, so automatik bila market tutup, pembeli semua dah keluar, penjual pun dah keluar. Tapi ada orang mungkin letak dia punya PO ataupun dia punya orang kata position yang belum keluar. Jadi spread automatik dia akan jadi orang kata kembang. Jadi sebab tu orang selalu kata weekend je spread akan jadi kembang. Okay, sebab tak ada liquidity dalam market. So market tutup. Isnin sampai Jumaat semua trader masuk, retail traders, professional traders
bank-bank semua masuk, jadi liquidity ada banyak, jadi beza harga tu selalu akan jadi, ada yang offer ke atas ni katakan RM1 10 sen, ada yang offer RM1 9 sen, jadi spread jadi rendah. Tapi bila market tutup, mungkin ada offer dekat apa orang kata dekat offshore ke atau market tu, mungkin offer dia dekat $2, seorang dekat $1. So beza dia akan jadi besar, gap. Jadi sebab tu spread memang akan selalu kembang bila tak ada market tutup. Sama juga masa news event apa semua tu, spread boleh jadi kembang sebab tiba-tiba market liquidity, trader semua dah keluar, bank-bank keluar daripada market kejap, lepas tu baru masuk balik. Jadi masa dia orang keluar tu, dia akan create gap. Okay, itu yang akan berlaku spread besar ataupun ada slippage. Okay. Cikgu Naim nak ambil soalan tu. Encik Jamaluddin Saudan minta pandangan kelas Dato' Nasir Yaakob. Saya dah baca. 6,000, 15,000. Saya baca juga soalan tu kan. Kita pergi satu soalan sebab kita ada soalan dari atas, jadi kita ambil dari atas tu. Personally saya saya tak kenal Dato' Nasir Yaakob tu. Cikgu Rashid kenal? Kuasa Okay, forex kot. personally okay, saya pun tak kenal, tapi untuk jawab soalan tu, okay, sama ada berbaloi atau terbaloi, dia bergantung pada ilmu yang you all dapat. Okay, and then sebab kalau tanpa apa-apa info yang saya ada sekarang ni, okay, sama sebab untuk bayar 8,000 atau 15,000 untuk ilmu forex pada zaman sekarang ataupun pada hari ini tu, saya rasa agak mahal. Okay, personally, sebab banyak ada kelas free, banyak benda kita boleh belajar daripada YouTube, banyak benda kita boleh belajar daripada Google. Banyak juga sekarang ni rasanya ada ramai IB ataupun broker pun buat kelas percuma apa semua tu. Kalau tanya saya, kalau masih baru dalam bidang forex, pastikan kita belajar yang mana yang percuma apa semua dulu. Lepas dah sampai satu tahap, baru kalau nak rasa confident ataupun nak pergi belajar ilmu secara orang kata face to face ataupun dalam kelas, dan terpulang. Sama ada berbaloi atau tidak, itu susah saya macam sebab kalau tanya saya akan cakap mungkin tak berbaloi, tapi mungkin ada untuk setengah orang dia berbaloi. Kalau untuk katakan duit 15,000 tu, kalau duit tu macam duit orang kata tukar atau duit pocket money untuk setengah orang, dia tak kisah, so dia akan kata berbaloi. Tapi kalau 15,000 tu untuk katakan gaji setahun atau gaji 6 bulan, mungkin orang tu akan rasa agak mahal lah untuk, so mungkin dia akan fikir tak berbaloi. Lagi-lagi kalau benda tu cuma basic je yang you all semua boleh belajar daripada Google ataupun daripada kelas-kelas free yang ada. Ini yang Nasir yang lama tu ke? Nasir apa? Yang dulu? Kuasa forex tu kan. Kuasa forex dulu Saya ingatkan Nasir Yaakob, mula-mula saya ingatkan penyanyi ada Nasir Wahab. Sorry, yang tu penyanyi Nasir Wahab. Itu kan. Ini yang dulu famous ni. Kan? Oh. Saya tak kenal. Siapa Sekarang yang mungkin start buat zaman comeback 2000 sikit lah. lebih, 2008, 2009 rasa ada kot yeah. di indikator dia semua tu kan. Line dia tu apa, berikan laptop tu kan. Ya. Bagi- Asalkan ada internet dan laptop. So saya jarang follow sifu-sifu yang pijak apa Lamborghini, pijak apa Ni tak pijak Lambo. kereta BMW apa semua, saya jarang follow dia orang. Okay. Tapi dia orang lama yang saya tahu. Ya, orang lama. Betul lah, kuasa forex. Kuasa forex. Tapi sekarang mungkin dia nampak dia buat comeback tu dia. Dia buat comeback itu. Jadi macam cikgu Rashid cakap lah, benda tu dia depends lah kepada apa konten yang dia bagi kan. Apa konten yang dia provide dan apa servis yang dia bagi lah kat kita. Dan benda tu bergantung kepada berbalik tak berbalik tu bergantung pada diri sendiri lah. Okay, so next soalan saya ambil. So kalau katakan apa-apa yang kami jawab tak mencapai mungkin apa yang pemahaman ataupun soalan tuan-tuan atau puan-puan, boleh type lagi specifically soalan, jadi kami cuba ulas secara detail lah. Okay, so saya pergi dekat soalan Encik Ikram Yusof, scalping ke swing yang terbaik? Okay, ni soalan terlalu subjektif. Okay, dia bergantung pada trader itu sendiri, jiwa dia. Ada trader dia cuma boleh scalp je, ada trader dia cuma boleh swing.
Jadi kalau tanya scalper yang mana terbaik, of course dia akan kata scalping lagi bagus. Kalau tanya trader yang swinger, dia akan kata swing yang bagus. Okay, so dia tak ada jawapan yang mana yang bagus. Dia bergantung pada trader jiwa individu tu. Okay, macam contoh, macam saya bukan swing, tapi Cikgu Naim mungkin rasanya dia jenis swing. Okay, saya more towards scalping dan intraday. Jadi kalau tanya saya yang mana terbaik, of course saya akan kata scalping atau intraday terbaik. Mungkin Cikgu Naim akan kata swing lagi terbaik. Okay, satu lagi depends kepada itulah masa yang kita ada lah. Kalau macam scalping ni memang kita kena banyak tengok chart. So bagi yang mungkin part time yang ada kerja lain tu agak susah lah untuk dia nak sentiasa nak monitor price kan kalau nak scalp. Dan mungkin dia lebih sesuai kepada intraday ataupun swing lah. Sebab benda ni dia ada pro and con dia lah. Okay, so macam Cikgu Naim kata tu, scalping dan swing tu, kalau scalping you kena mengadap chart, you kena tahu keluar masuk tu cepat. Kalau swing tu mungkin you cuma kadang-kadang seminggu sekali je tengok chart, ataupun mungkin sehari sekali je tengok chart. Jadi you siapa yang kerja office yang cuma trade part time, okay, atau free time, just boleh pergi ke swing. Maknanya you dah tengok setup untuk weekly ataupun untuk daily, you tengok trend dia. Kalau buy, dan tutup laptop, minggu depan baru buka balik. Tapi kalau yang scalping tu mungkin pagi pukul 8 masuk, pukul 11 nak tutup position ataupun tengok apa keadaan dia. Jadi bergantung pada time yang you ada dengan jenis jiwa trade sebagai trader. Sebab bukan semua trader boleh jadi scalper, bukan semua trader scalper boleh jadi swinger. Tapi ada yang boleh jadi scalper dengan swinger at the same time. Jadi kalau individu yang boleh buat dua-dua, terbaik. Ada lagi soalan tu. Next. AV Acik. Tipu. Kita kena tengok apa ya untuk pemilihan broker. Ini Tuan Gun lah jawab. Yalah tu. Kita bagi Bun pula jawab soalan ni. Wow. Itu apa? Okey, pada saya lah, pandangan personal lah. Okey, bagi saya regulation broker tu penting lah. Sebab untuk dapatkan regulation yang bagus tu bukan semua broker yang boleh dapat. Dan bila broker tu mampu dapat regulation yang bagus, kira reputasi dan status kewangan dia lebih stabil lah. Jadi benda pertama yang saya tengok ialah dari segi regulation lah. Yang kedua ialah dari segi server dia. Saya akan test broker tu dan tengok server dia adakah dia smooth, ada record ke tak, dan itulah, itu paling penting lah, server dia. Selain itu leverage juga bagi saya penting lah, terutama retail trader. Kita menggunakan leverage dia untuk membantu dalam trading kita lah, dari segi margin. Itu pendapat saya lah. Bagaimana pula pendapat cikgu-cikgu? Dari segi local support macam mana, Kim? Local support pun penting lah, terutama dari segi bahasa kan. Kadang-kadang yalah, kita perlukan support yang tempatan supaya mudah untuk kita menyelesaikan masalah kita. Dan dari segi timing pun sesuai lah, sebab kita yalah, waktu bekerja pun sama. Macam sekarang ni kalau ikutkan banyak broker yang ada kat pasaran ni kan. Ya. So memang banyak pilihan lah yang kita ada. So bergantung tengok apa broker tu provide dan apa yang sesuai dengan kita lah. Ada certain mungkin cari yang ada deposit bonus, ataupun mungkin ada yang cari yang leverage tinggi kan, ataupun mungkin cari yang spread rendah. So tengok apa yang kita nak lah. Okay, so saya tambah sikit lah. Okay, macam Bun dengan Cikgu Naim beritahu tu, okay, pemilihan broker tu untuk trader sebenarnya penting. Okay, first, okay, saya summarize balik apa yang Cikgu kata. Pemilihan broker, satu, kita tengok lesen sama ada dia regulated daripada mana, country mana. Okay, lepas tu leverage, okay, jenis-jenis leverage yang bagi kalau sebagai retail trader untuk kita lagi tinggi lagi bagus, tapi janganlah ambil ada yang broker yang bagi unlimited leverage, tapi
bila leverage yang dibagi pun kita kena tengok secara orang kata holistik. Okay, jangan ambil bila broker bagi infinite leverage, tapi ada benda lain yang tak berapa bagus pasal broker tu. Jadi bila pemilihan broker tu jangan ambil just satu je. Okay, yang ketiga macam Cikgu Naim kata, spread. Okay, kita tengok spread yang diberi oleh broker tu. Okay, kalau broker tu bagus ataupun besar, selalunya spread dia akan jadi rendah sebab dia ada banyak liquidity ataupun liquidity provider, LPs. Okay, so tengok dia punya spread dengan jenis-jenis account ataupun contract size yang diberi. Yang keempat adalah support service. Okay, tengok dia ada office, regional office ataupun dia punya local office dekat Malaysia, dah berapa tahun dia dah establish dekat Malaysia. Lepas tu tengok dia punya staff, ada tak berapa ramai staff. Contoh di XM rasanya kalau tak salah saya dah 6-7 tahun kot dekat sini. Okay, dia punya staff pun rasanya dululah at least dekat 20 orang, mungkin sekarang dah mungkin dekat 30 orang ke 40 orang. Okay, so XM ni contoh broker yang antara broker yang kukuh lah. Okay, so spread pun agak rendah bergantung pada jenis account kita ambil. Kalau kita ambil account ultra zero apa semua tu spread rendah, tapi ada yang nak bonus apa semua tu, so dia beri pilihan. So dia itu. So satu lagi tengok apa lagi yang benefit yang broker tu bagi. Contoh macam XM sekarang ni tengah buat kontes grand apa tu yang ada kereta Mercedes tu. Okay, lepas tu dia ada bagi free education. Okay, selalunya broker yang ni dia sanggup spend duit ataupun belanja sebagai part of education untuk ni, sebab dia nak bukan sebab broker selalu orang yang kan dia buat daripada duit daripada trader loss. Okay, tapi kalau cuba kita fikir, kalau trader asyik-asyik loss, okay, lama-lama dia pun akan keluar daripada ataupun stop trade forex. Sebab tu kalau broker boleh beri provide education ataupun support, maknanya dia percaya trader akan stay lama dengan broker tu. Okay, so win-win situation untuk ni. Jadi tengok broker tu sama ada provide free education, buat seminar, webinar. So ini antara kriteria yang kita akan pilih lah untuk pemilihan broker. Okay, so next question apa? So far tak nampak. So ada yang bawah tu. Ada. Masih lagi KB Acik tanya. Saya tak nampak. Ini sama kot macam tadi. Kita ni trader pagi yang lebih baik atau malam yang lebih baik? Soalan dia. So sama macam jawapan tadi kot, kita kena tengok trading session lah. okay, saya tambah sikit lah untuk siapa tu, Tuan Sulaimi Agus. Okay, masa yang sesuai untuk scalping. Okay, dia ada sebenarnya roughly okay, kita ada 3 session ataupun sesi yang besar dalam bidang forex. Asian session ataupun kita panggil Tokyo session, satu lagi London session, okay, satu lagi New York session. Okay, selalunya liquidity agak besar masa London session dengan New York session. Okay, Tokyo session dia ada liquidity tapi tak banyak banding dengan London session dengan New York session. Jadi time untuk kalau kata untuk scalping, selalunya orang akan ambil masa London Open dengan New York Open ataupun London Closing, which is roughly antara pukul 3 hingga 5 petang, okay, dengan malam antara pukul 9 hingga 11. So ini adalah time kalau tanya saya sesuai untuk scalping untuk masa time ni. Okay, kita ada soalan cepu mas ni. Cepumas betul tu. Soalan cepu mas. Soalan bonus katanya, legal ke forex dekat Malaysia? Tuan. Cikgu Rashid jawab, legal ke Cikgu Rashid? kejap cikgu jawab dulu. Yang saya tahu kan. Ambil apa? Yang saya tahu dia macam forex trading dekat Malaysia ni di dalam grey zone lah orang panggil. Grey zone ni mana kata nak cakap apa? Nak cakap Nak cakap Macam cakap tengah-tengah. illegal pun tak, nak cakap legal pun tak. Nak cakap totally illegal pun tak, nak cakap legal pun tak. So senang kita sendiri trade, sendiri yang kata apa? Sendiri tanggung risiko lah, sendiri faham lah cakap. Dia tak galakkan kita trade dan juga tak juga dia orang kata apa? Dia illegalkan sepenuhnya. So Cikgu Rashid ada apa-apa nak tambah ke?
Okey, Cikgu Naim dah beritahu. Okey, sebenarnya forex ni dia grey area. Okey, dia tak legalize pun tidak, nak illegalize pun tidak. Sebab forex ni kita buat orang kata atas talian ataupun online. Okey, so buat masa ni tiada undang-undang untuk sekat orang kata perniagaan ataupun dagangan dalam online. Tapi dia ada akta-akta lain atau undang-undang lain yang boleh orang kata mengatakan, contoh kalau ambil duit deposit ataupun ada kita ambil duit daripada orang, dia ada macam go into, saya tak pasti AMLA ke ataupun a few act lah. Okay, so untuk jawab soalan yang tu sama ada legal atau tidak, buat masa ni dia bukan legal, bukan illegal. Jadi kita boleh, dia macam Bitcoin apa semua tu, jadi siapa-siapa boleh trade, siapa-siapa boleh ni continue. So dia macam internet. So buat masa ni bebas. Okay. Saya tambah soalan. Tambah soalan. Rasa kalau dilegalkan apa jadi dekat industri forex dekat Malaysia? Maksudnya mungkin daripada segi leverage ke, dia akan limitkan ke? So, daripada segi minimum deposit ke, mungkin akan diletakkan benchmark ke macam mana? Rasa-rasanya dia akan jadi macam saham ni. Rasanya akan broker lokal sendiri. Ataupun broker luar dah tak boleh. Ya, bagi saya kalau dah legalize kan, saya rasa dia akan lantik satu broker yang sah lah untuk Malaysia. Dia gunakan Dan broker luar diharamkan kecuali mendapat kelulusan license macam tu lah. Kalau nak dia kena ni juga, kena ikut lah. Ya. Tak tahu ada Cikgu Rashid ada pandangan dia kot. Tak, saya rasa nak legalize orang tu bidang forex secara ni, saya rasa bukan mudah. Okay, nak illegalize pun bukan mudah, sebab kalau illegalize pun rakyat ataupun pengguna internet dia lagi pandai, dia boleh cari orang kata dia boleh bypass VPN. ini, kecuali dia orang block sistem tu lah. Tapi kalau dia legalize, saya rasa dia akan restrict kepada pemilihan broker, siapa yang boleh buka. So maknanya mungkin dia ada macam proxy broker yang dibuka kat sini, and then ada syarat-syaratnya dia akan jadi ketat lah. Mungkin leverage tak boleh lebih daripada ni, tak boleh bagi bonus, lepas tu tak boleh promote without certain following guidelines lah. Okay, so dia akan jadi lagi strict kalau dia legalize. Kalau dia open macam ni, maknanya broker boleh buat apa yang dia nak sebab dia masih atas talian. Betul juga yang KB Acik tu kan, pasal cukai tu mungkin lah. Kalau dah legal, cukai tu salah satu. Yelah, so satu lagi income yang you dapat akan dicukai ataupun akan untuk tax ke apa ke. Confirm akan dikenakan lah kalau melebihi certain amount. Itulah. Sekejap ni. Ini ada ni. Ada orang sengaja Sabotage. Tengok ada tak? Sekejap. Kata sedap on balik ni. Dah. Sekejap. Boleh tak? Tengok. Tak. Ada tak? Bertanya dia orang. Belum lagi, belum keluar online. Belum. FB. Rasa macam dah on lah. Dah ke belum? Dah on dah? Macam dah sambung balik lah. Ada tak? Boleh tengok tak semua?
Tak boleh dengar sekarang ni? Boleh. Kita boleh dengar lah dalam live tu. Dah. Okay, so saya tak. sambung Kita tengok, kita check. Dengar kan dekat FB Live? So boleh minta respon tak kalau macam Ya, suruh dia respon. So last kali saya nampak online broker terbaik apa ya? Itulah. Betul. Last saya dapat tu. Semua boleh dengar tak? tadi so kita perlukan respon daripada viewer lah. Daripada viewer. Itulah. Sebab dia tak keluar dekat sini. Semua boleh dengar tak? Dengar jelas. Okey, baik. Terima kasih. Sorry tadi ada masalah teknikal. Ada sabotaj kan tadi? Tu ada Okay. sabotaj So sebab Zulfazli Zahari dia kata jelas. soalan yang apa? Soalan panas tadi. Soalan Tu panas laptop tadi pun tu. tahan. Laptop tahan dengan soalan tu. So off. Okey, sambung tadi stop kat mana? Ada Kita soalan stop dekat ni. probability. Apa Cikgu Naim bagi tahu pasal forex is about probability. Oh, okey. Depan dia setuju atau tak? Okey. Cikgu Syed, tadi saya dah ni kan? Tadi saya cakap ni dah masuk ke? Tak masuk. Okey, tak apa, saya tambah sikit. Tambah. Okey, Tuan Zulfazli, ya betul. Sebenarnya forex is about probability game. Kita pakai technical, kita pakai fundamental ataupun apa pun. At the end of the day, kita kita perlu orang kata entry dan exit, itu yang penting. Jadi bila kita cakap pasal entry dan exit, yang pasal buat duit ataupun kita lose duit, it's always about probability game. You ambil certain risiko untuk dapat certain reward. Jadi you masuk, tak semestinya 100% you akan betul. Mungkin 20%, 30% you akan betul, ataupun win rate you 20%, 30%, ataupun win rate you boleh jadi 80%, ataupun boleh jadi 100%. So bila kita ada percentage pasal benda ni apa semua tu, then it means it's a probability game. Okay? Okay, ada satu soalan. Broker terbaik tu apa untuk dari pandangan cikgu-cikgu semua? Rasa sama macam tadi tu yang kita Dah ulang. belum yang tadi kan. Oh, yang kriteria yang perlu diambil kira. Sebenarnya tadi siapa tu Encik Ondan, kami ada cakap pasal pemilihan broker. So dekat situ kita bagi tahu apa kriteria. Jadi in summary, tengok lesen, tengok leverage, tengok ada record ataupun tak ni, tengok support service, tengok ada office, tengok staff dia, tengok apa benefit dia bagi, ada apa-apa contest, ada buat free education, webinar, apa semua tu. So those are the few criteria lah. So kalau ada cukup kriteria tu yang dia beri, dan bagi saya broker tu dah terbaik lah. Kalau ada setengah broker dia tak bagi 7 atau 8 kriteria yang tadi saya sebut tu, mungkin dia bagi 2-3 je, dan dia dalam medium punya kategori lah. Kalau ada broker cuma ada 1 atau 2 je dia fulfill, dan kita mungkin broker tu kita elakkan lah. Okay. So kalau ada soalan type. So kami ada gangguan live tadi. So share, komen, tanya soalan. Sebab soalan tuan-tuan tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh membantu orang lain. Okay. Sebab ada yang tengok live ataupun tengok balik video ni lepas sesi ni, jadi mungkin dia orang boleh dapat seberapa ilmu. Okay. Just type je, tanya je soalan yang you rasa was-was ataupun nak tanya. Kami cuba jawab lah seberapa yang boleh. Okey, sementara menunggu soalan daripada peserta, mungkin kita boleh buat ni apa tu, kontes ke ataupun lucky draw. Kita release senarai saya nama pemenang. Tak sabar ni, tak sabar. Tak sabar. Kita nak tengok Cikgu Naim masuk ranking. Tak ada lah. Dah tersingkir lah. Tak cukup power.
Okey, sekejap saya share. Tengok dulu, tengok yang so total semua ada ni lah 10 lah yang ranking yang akan dapat hadiah. Okay, so Ya, sementara 10. Bun sediakan slide untuk tunjuk pemenang, bolehlah type soalan apa semua. Okay, malam ni kita actually akan buat cabutan bertuah untuk bulan 10 dan saya akan umumlah top 10 yang memenangi trading contest bulan yang bulan 10 lah, yang bermula 12 Oktober hingga 13 November ni. Okay, kita mulakan dengan pemenang nombor 10. Okay, pemenang nombor 10 ialah Muhammad Zul Fazli dengan profit persen dia 68.35. Nombor 10 pun 68.35 patutlah. 68. Aku 30 lebih je. Okey. Sebelum kita teruskan ke pemenang nombor 9, saya umumkan hadiah-hadiah dia lah. Top 1 kita akan dapat $1,000, yang kedua $500, yang ketiga $250, yang keempat $125, yang kelima $60, keenam hingga ke-10 akan dapat $25. Okey, tahniah kepada Muhammad Zul Fazli Bertanya kepada Tuan Muhammad Zul Fazli dengan gain sebanyak 68.35%. Banyak juga tu. Ya, banyak tu. Dalam masa sebulan 68%. Okey, kita tengok nombor 9, berapa percentage dia? 6%. Nombor 10 pun dah 68%. Lagi dahsyat. Okey, tahniah kepada nombor 9 ni, Muhammad Faizul Azli. Dengan profit dia 79.38%. Kita tengok nombor 8 pula. Kita nak buka sampai nombor berapa ni? Buka sampai Sampai nombor 4. 4. Oh, so top 3 kita simpan dulu lah. Ya. Top 3 kita buat suspense sikit. Okey, nombor 8 Nur Syuhada. Ini masih kenal ni. Hampir ya. Hampir. Okey. Ini apa yang isteri dengan Nayang ke? Apa macam lebih kurang je? Ini Okey, percentage dia 93.9. tak bagi tahu saya dia masuk ni. Tapi saya check. Atau cikgu pakai nama proxy ni? Alamak. Bukan saya. Okey, kita tengok nombor 7. Okey, tahniah kepada Tuan Alif Rizwan dengan profit 173.97. Dahsyat kali ni ya. Ya, kali ni makin dahsyat. Nombor 7 pun 173%. Dah lebih double lah. Profit Nak lebih triple. banyak daripada ni hadiah ni. Kali ni semua. So hadiah tu tak payah bagi lah akhirnya. Tak payah bagi lah. Sebab profit dia lagi tinggi daripada hadiah. Okey, kita tengok nombor 6. Okay, tahniah kepada Shah Fizi Adli. Kenal ni. Saya kenal ni. Tahniah Tuan Syafizi Adli. Profit 329.17. Nanti kena pause sikit lah dia punya hadiah ni. Dia punya Pau kenal, jangan lupa tak? Nah, Pau jangan lupa. kita kena minta 35%. Okey, kita tengok nombor 5 pula. Okey, nombor 5 Tuan Cairo dengan profit 450.13. Lagi dahsyat ni. Atuk TikTok mana Atuk TikTok? Atuk TikTok dia busy dengan TikTok tak Alah, masuk ranking. Atuk TikTok spoil lah. Okey, kita tengok last nombor 4. Okey, nombor 4 ialah ni Cik Azimah dengan profit 518.63. Tinggi-tinggi semua profit kali ni. Dahsyat. So sampai nombor 4 je lah kan? Nombor 3 Sampai nombor 4 je. Lagi kita
yang dia terkeluar pula dia. Ya. Baik, kita sambung lah. Kita sambung soalan dulu. Mana Cikgu Rashid ni? Ada tu. Kenapa? Tersangkut. Tak nampak video tu. Ya, tak apa, kita tengok ada soalan tak dari peserta. So hang boleh ni kot apa? Dah exit share screen. Dah exit dah. Okey, baik. Okey, kita ada soalan daripada Tuan Azmi Edi. Apa persediaan untuk menjadi FTT? Persediaan menjadi FTT. Iya. Oh, rasa Cikgu Rashid ni terkeluar ni. Keluar kan? So saya ambil je lah soalan ni saya cuba Okey, jawab. So, apa persediaan menjadi FTT? So of course yang pertama saya rasa daripada segi modal lah kan. Itu yang paling utama lah. Persediaan menjadi FTT ni kita perlu modal yang modal yang berpatutan lah untuk kita nak cover kita punya komitmen bulanan tu. So, bila kita jadi full time trader, maksudnya kita akan bergantung. Maksud saya ni full time trader yang bukan IB apa semua ni ni just cakap pure full time trader lah. Betul-betul bergantung kepada hasil trading untuk dia nak survive lah. So kalau macam tu dia kena betul-betul ada modal yang besar untuk dia nak cover dia punya komitmen bulanan tu lah. Maksudnya dia kena buat profit. Dia kena target lah berapa persen daripada modal tu yang biasanya dia boleh buat profit every month lah. So let's say dia boleh buat profit dalam 10% every month kan. So dia kena calculate daripada situ lah. Maksudnya 10% tu berapa modal yang perlu dia ada. Contoh kalau dia ada 10k, 10% monthly dia akan dapat 1k USD lah. So bila convert kepada RM akan jadi 4k lebih lah. So adakah dengan 4k lebih tu cukup untuk dia nak belanja secara bulanan tu? Komitmen bulanan dia tu adakah cukup? So kalau tak cukup, memang dia kena naikkan dia punya modal lah, tinggikan dia punya modal tu untuk dia nak cover dia punya expenses dia lah. Sebab kalau kita nak naikkan risiko itu agak bahaya lah. Sebab dia punya target dia tu kita tak nak hilangkan kita punya modal tu. Kita nak profit secara konsisten. So at the end memang kita kena secure kita punya modal lah. Okey. Itu yang paling utama lah. Sebab kalau kita hilang kita punya modal macam ni, kita nak trade lagi lepas tu kan. Ya. Tapi kalau kita just part time trader, benda tu tak ada isu lah. Dan of course dari segi mental lah, kita kena ada persediaan dari segi mental lah. Sebab trading ni sebenarnya tak semudah yang disangkakan lah. Mungkin kita nampak macam okay, kita ada duit, kita ada internet, kita dah boleh jadi trader kan. Tapi sebenarnya dia lebih besar daripada tu lah. Sebab benda ni, trading ni sebenarnya banyak berkaitan dengan kita punya psikologi lah, kita punya emosi lah. Kalau emosi kita tak okey, kita trade pun memang most likely akan ke laut lah. Cikgu Rashid dah ni lah, dah kembali. Saya dah boleh dengar kan? Okey, saya tambah apa yang Cikgu Naim beritahu tu. Saya rasa ni jawab soalan persediaan untuk menjadi FTT kan? Okey, saya rasa yang ada soalan yang tadi tu kami dah cuba ulas, okey, pasal sama ada nak menjadi FTT atau tidak. Jadi persediaan untuk menjadi FTT dia sebenarnya banyak, okey. Nak menjadi FTT ni bukannya senang. Dia orang kata indah khabar dari rupa, okey. Jadi saya tahu ramai kat luar dia marketing
supaya jadi FTT, okay? Dia bukan semua orang boleh jadi FTT, okay? Sebab kalau you just sebagai trader, okay, nak buat FTT, saya rasa awak akan rasa cepat bosan. Tapi bukan daripada individu lah. Kalau saya buat contohnya lah, kalau saya jadi FTT, saya rasa saya akan bosan. Sebab time yang saya selalu trade masa London Open dengan New York Open, dengan tengah malam sikit. Time lain saya jarang trade. Jadi apa yang saya nak buat masa lain? Jadi bila jadi FTT, kalau kita tak ada benda lain nak buat, okay, kita akan jadi bosan. Lepas tu bila jadi bosan, mungkin dia akan affect trading kita. Satu lagi, dia akan affect kita punya income. Sebab trading ni bukan selalu kita boleh profit, okay. Jadi bila kita loss, dia akan, orang kata, create vicious cycle, okay. Jadi bukan mudah jadi FTT. Tapi ada orang berminat jadi FTT, okay. Tapi saya kata itu pilihan individu masing-masing lah, okay. Nak bersedia bukan dari segi modal saja, kita punya mindset, kita punya emosi, psikologi, modal kita, okay. Lepas tu apa kita punya plan ataupun kita punya strategi untuk jadi FTT. Jadi banyak benda kena prepare, okay. Bukan setakat modal, okay, saya ada 10,000 atau 20,000, saya nak jadi FTT, okay. Kalau tiada plan nak jadi, contoh nak buat kelas ataupun nak buat affiliate marketing ataupun networking ataupun nak buat buku ataupun anything else apart from trading, then agak susah lah just nak jadi FTT sebagai trader saja. Saya nak tambah sikit lah. Okay. Selain selain modal, kita kalau boleh sediakan lah 6 bulan punya expenses supaya anything happen kita ada itulah fund untuk cover monthly expenses. Macam apa Tuan Bun kata 6 bulan. Macam tadi saya kata 12 bulan, at least okay, kena ada setahun. Alright. Jadi sebab 6 bulan tu of course boleh tapi agak orang kata stress lah. Kalau you ada 12 bulan, anything goes wrong, at least you masih boleh hidup. Baki 6 bulan, katakan 6 bulan you betul-betul, orang putih kata you screwed up you punya trading, at least 6 bulan you masih boleh hidup. Okay. Tapi Cikgu Rashid, Ya. kalau kita dah buat macam-macam tu kan, macam yang Cikgu Rashid cakap tadi tu, adakah itu masih dipanggil sebagai full time trader? Okay, ada yang FTT kadang-kadang dia bagi tahu free time trader. Okay, kalau itu yang dimaksudkan, saya agak sukalah FTT free time trader. Tapi kalau FTT maksudnya full time trader, okay, sebab kalau siapa-siapa yang tahulah, selalunya yang buat trading dekat actual floor, trading floor pun, dia bukan trade sepanjang masa. Dia mungkin pagi dia datang, dia tengok screen, lepas tu mungkin dia masuk entry ataupun dia tak minum-minum apa semua tu, lepas tu tunggu news ataupun tunggu research paper daripada dia orang punya analis apa semua tu, price apa ataupun ni. Lepas tu dia orang tunggu masa ataupun dia tengok ada pergerakan financial instrument yang lain ataupun news-news, baru dia orang entry. Lepas entry, saya pasti dia orang keluar pergi minum-minum, tengok news, Bloomberg ke, CNBC ke apa ke. Lepas tu mungkin petang sebelum balik, dia close position, dia buat dia punya P&L dan hantar report. So saya rasa dia orang pun bukannya menghadap screen sepanjang masa full time trader. Okay. So orang lain yang bagi orang kata panduan ataupun research paper untuk dia orang execute trade. Tapi kalau kita sendiri jadi FTT, okay, kita sendiri yang plan kita punya trade, kita sendiri yang ni, kadang-kadang kita sendiri yang trade, kita tak boleh kawal emosi kita. Kalau orang lain bagi plan, kita just execute sebagai trader, lain. Sebab emosi kita terkawal sikit sebab kita ikut orang punya, ataupun orang yang bagi research, dia tak tengok chart, dia punya apa orang kata kesimpulan ataupun dia punya pandangan tu dia unbiased. Okay. Macam Cikgu Naim tanya tadi, sama ada semua tu cukup untuk jadi full time trader. Kalau tanya saya lah sama sekarang, saya memang tak cadangkan retail trader untuk jadi full time. Okay, kalau nak jadi free time trader, tak apa. Maksudnya you buat kerja lain, you buat business, even sambil orang kata jual nasi lemak ataupun buat business restoran ataupun buat business kata grab food, apa-apa benda kerja lain, you trade part time. That's what I will suggest lah, recommend.
So term yang lebih tepat sebenarnya free time trader lah. Kalau tanya saya, sebab bila kita jadi free time trader, kita tak ada tekanan, kurang sikit tekanan emosi tu. Sebab kita trade just untuk extra income. Kita bukan mengharapkan income tu daripada trading itu sendiri. Yang selalunya jadi full time ni, selalunya dia orang akan buat IB, affiliate atau networking ataupun buat kelas, buat book. Jadi dia orang ada banyak masa untuk buat benda tu sebab dia orang ada networkingnya ataupun marketing skills. Tapi kalau setakat just trader nak jadi full time, saya rasa kebanyakan yang at least saya rasa lah trader-trader Malaysia mungkin pernah jadi full time trader, saya rasa dia orang mungkin sekarang ni dah masuk balik broker ataupun buat kerja lain, dia orang trade. Saya rasa dia orang full time trader pun membosankan. Memang bosan. So kena ada something benda lain untuk dibuat lah. Yes, sebab macam saya kata, market you menghadap chart pun kita tak boleh gerakkan candle. Okay, jadi kita kena ikut pergerakan candle. Jadi pergerakan candle selalunya dia akan aktif masa London Open antara pukul 2 ataupun katakanlah 2 hingga 5 lah paling maksimum. Lepas tu malam pukul 8 sampai 12. So 3-4 jam petang, 3-4 jam malam. So baru 8 jam. So time lain kita boleh buat kerja lain. Macam tuan Tim dia masa free lagi dia berkebun. Kalau tuan Bun kita dia masa free dia berkebun. Kalau Cikgu Naim pula memancing. Tak, sebab sekarang ni kita trade pakai handphone. Jadi even kadang-kadang dalam meeting ataupun on the way kita drive dekat traffic light ataupun tepi jalan kita stop ataupun sambil minum, kita boleh trade, kita boleh execute daripada handphone. So analisa kita dah buat kat rumah, kat PC apa semua. So kalau dapat katakan sebab tu mungkin next session ke apa ke kita bagi tahu macam mana you all semua boleh create alerts dia masuk dekat handphone. So you boleh create trade anywhere. Okay, so tak perlu menghadap chart. Contoh sekarang ni kita tahu, contoh je lah, ini just contoh je. Katakan sekarang ni kayak apa, katakan gold sekarang ni dia dah mula naik atas, katakan nak ke 19.10 atau 19.20. So you dah tahu arah tu mungkin dia akan pergi sampai situ ataupun dia akan ke bawah 18.30 macam tu. Jadi you dah tahu arah lebih kurang. Jadi you nampak kalau dia break, katakan hari sini dia break 18.85 atau 18.80, you just sell sampai contohnya 18.50 ataupun 18.30. Ataupun you rasa buy, kalau dia break katakan 1900, you just buy sampai ke 19.10 atau 19.20. So you dah buat analisa, so you boleh trade anywhere you like. Tapi ada certain pendapat cakap macam kalau trade guna handphone ni macam kurang professional lah. Ada certain pendapat cakap begitu, aku mendapat Cikgu Rashid. Apa? Kalau trade pakai handphone macam mana juga? Ada certain pendapat lah sebelum ni semua kan. Kalau macam kita trade pakai handphone ni nampak macam tak professional lah. So adakah betul pendapat di situ? Itu macam okay, ada main-main tak serius lah macam tu. Dia ini bukan saya cakap lah, tapi saya pernah cakap pendapat itu lah. Orang dia memang akan trade pakai handphone. Dia professional sikit, dia buat analisa dekat dia punya PC, dia dah siap buat analisa. Even sekarang ni kalau siapa yang buat analisa dekat investing.com atau TradingView, dia boleh view dekat sini kalau nak buat analisa betul-betul lah. Okay, even dekat MT4 kita pun kita boleh buat lukis, tapi quite basic. Okay, sama ada dia profesional atau tak profesional, yang penting kita nak bawa duit. Okay, jadi awak dah buat analisa, awak dah tahu arah mana, ke mana nak entry, ke mana nak close, exit, then you entry. Okay, so entry pakai, ada yang saya pernah tengok handphone yang tak perlu iPhone ataupun tak perlu handphone mahal-mahal. Handphone yang even nama kata, handphone yang murah-murah RM200 RM3 pun janji boleh orang kata entry. Dia ada MT4, jadi ada platform tu lah. Janji ada platform. Okay, so kalau tanya saya, kita kan ada, sebab saya pernah tengok ada trader dia ada 4-5 monitor apa semua, tapi saya rasa last lepas dia masa awal seronok lah kita nampak 4-5 screen tapi saya rasa lama-lama
uh, bagi saya lah, macam tak berguna juga. Okay, dengan satu handphone out, of course handphone ni mana-mana, tapi at least ada PC, bagus lah. PC tu kita buat analisa, handphone ni kita just entry kat mana-mana. Macam kadang-kadang saya pun kalau saya keluar drive, katakan pukul 10-11 pagi, on the way nak pergi, katakanlah saya nak visit site apa semua tu, tiba-tiba saya dapat alert, lepas tu saya buka chart, saya tahu price tu memang yang price yang saya nak, ataupun area zone yang saya dah marking, saya terus park tepi jalan, saya entry, lepas tu saya jalan. Lepas tu saya meeting apa semua tu, mungkin masa break, masa meeting tu, tengok position, kalau nak close, kalau saya dah ada TP ni, saya dah close, kalau ada entry lain, setup lain, saya akan masuk. So, itu yang kadang-kadang orang ingatkan saya biar scalper, saya sebenarnya kerja, okay? Tapi sebenarnya saya boleh entry dekat mana-mana sebab saya boleh berhenti tepi jalan, saya entry, ataupun saya keluar kejap daripada meeting, saya entry sebab nak entry tak sampai, katakan paling lambat 10-15 saat sebab kita dah tahu harga-harga yang kita dah marking, okay? So, just masuk je lah. Sebab kita dah tahu harga tu, sebab kita kalau break yang ni, saya akan masuk sell. Kalau break yang ni, saya akan masuk. So, kalau breakout trader, selalunya dia akan pakai sistem macam tu lah. Okay? Okay, sementara saya tak ada soalan Bun. So, mungkin boleh ni sambung yang nombor 321 dulu. Baik, saya sambung. Okay, so sementara Bun buat benda tu, tuan-tuan boleh type soalan apa semua tu. So, tengok sesi ni sebenarnya membantu kita boleh belajar sama. Alright, untuk nombor 3, siapa dapat nombor 3 ni? Cuba teka, nombor 4 dah 518%, nombor 3 berapa persen? Aku bajet dalam 600 lah. 600. Cikgu Rashid? 600%. 600%. Cikgu Rashid? Saya pun lebih kurang macam tu lah, 600%. Okey, kita tengok nombor 3. Ah, Hampir. Okey. Ni Bun kena belanja kita orang berdua ni. Tengok. Beres. Ah. Lepas PKP kita makan-makan. Okey, tahniah kepada Tuan Muhammad Noor Haikal, menang nombor 3 dengan profit 599.74%. Itu. Okey, nombor 2. So teka berapa persen? 2 dalam ni tinggi sikit ni, 800 lah. Cikgu Rashid? Ada, saya rasa mungkin ada 700 kot cikgu. 800. Tak. So nombor 2 dengan nombor 1 kan? Saya So nombor maybe saya rasa lebih tu. Mungkin dah 900% kan? Okay, 8. Lepas tu yang ranking 1 tu anda rasa dia kekal ke tak? Tak apa, kita tengok nombor 2 dulu, nombor tu lepas tu mana tahu nombor 1 tiba-tiba tercedok malam tadi. Okey, kita tengok nombor 2. Okey, tahniah kepada Tuan Muhammad Noor Mustaqim. Dengan profit Kena ada macam apa yang drum beat tu. Lain kali tu lah, kena apa, tambah Bun? drum roll. drum roll tu. Kena bagi sound effect sikit. Okey ya, tahniah kepada Muhammad Noor Mustaqim. Okey, nombor 1, kita nombor 1. Berapa persen? 1,000 lebih lah. 1000 apa? 1,000 lebih lah. 13, 14. 14. Okey, Cikgu Rashid. Sama lah lebih kurang Cikgu Naim. Okey. Kita tengok siapa pemenang dia yang nombor 1 tu. Okey, nombor 1 ialah Tuan Warrior 906 ya, dengan profit 1492%. Baik. Baik. Tahniah ya. Trader-trader ni exam ni semua terbaik ni. Kali ni percentage dia lebih tinggi lah berbanding kontes yang sebelum ni. Wah, semua hebat-hebat ni. So hadiah kita saya akan masukkan selepas exam confirm list pemenang ni. Apa-apa kita kena tunggu exam confirm baru kita boleh bagi hadiah. Tahniah kepada semua pemenang tu. Ya, tahniah kepada semua pemenang. 10 pemenang. Sebab bukan senang tau nak orang tu grow $100 pergi ke 1400%, 800%.
600% tu bukan senang. Wah, Serius. tapi achievement lah. Tapi ramai yang profit gila-gila waktu go tu lah, yang tiba-tiba turun tu. Mana yang hari Isnin hari tu lah yang Ya, yang apa, penemuan vaksin ada headline pasal vaksin lah. Dan cakap efektif lah, effectiveness dia 90%. Okey, peserta ada sebarang soalan lagi tak? So far tak nampak. Kalau tak ada, kita pun dah sejam Ya, dah Jam lebih. sejam 15 minit. Okay, so sebelum kita masuk ke kontes, lucky draw. So kalau ada soalan ataupun ada pertanyaan boleh type ke bawah lah. Okay. So kalau tak ada, kita akan pergi ke ni lah. Okay. Pergi ke mana? Sambung lagi draw terus ke macam mana? Ataupun ada yang satu soalan tu yang Nak tanya soalan tu? withdrawal tu. Okey, kita ada satu soalan dari Oh, ambil juga soalan tu. okey. Apa sebelum tu, tapi kalau ada soalan siapa-siapa yang tengah menonton sekarang ni, just type je. Okay. Lepas tu ajak kawan-kawan sebab ada lucky draw. Rasanya ada 260 orang, 65 orang yang layak untuk dapat lucky draw ni. So ajak dia orang masuk, tengok mana tahu dia orang menang ke apa ke. Okay. Okey, kita ada satu soalan lah. Ni soalan dari Muhammad Fairuz. Soalan dia macam ni. Apakah alasan yang patut diberikan sekiranya sekiranya trader mengeluarkan lebih daripada 100,000 ke dalam akaun? Adakah pihak LHDN dan juga bank akan mengetahui? So, apa pendapat cikgu-cikgu berdua? Tapi saya tak Cikgu Naim. Tapi saya tak pernah withdraw 100k, saya tak tahu lah. 100k rupiah mungkin ya. Dan soalan dia tak spesifik lah, 100k RM atau USD. Tak lah, saya rasa 100k RM kot. RM, oh okey. Tapi kita faham lah, maksudnya benda tu akan trigger ke tak kan. Maksudnya bila dia secara lump sum 100k tu. Tu macam mana? Kalau saya personal, saya selalu advise jangan withdraw lump sum lah. Pecah-pecahkan. Sikit-sikit lah. Ya. So kalau in case contoh lah trigger, so benda tu should be tak ada masalah kan. Cuma mungkin dia kena Just show statement tu lah. dia kena lah kan. Show statement trading statement dengan tu lah. Okay, mungkin saya boleh tambah. Okay, saya rasa saya tak pasti sama ada soalan ni orang kata satu soalan yang orang kata wish list ke apa ke, sebab saya tak tahu lah sama ada trader yang withdraw sampai ke amount itu dalam satu lump sum ataupun dalam satu transaksi lah. Okay, tapi nak withdraw 100,000 definitely dia akan trigger LHDN sebab dia ada satu threshold. Okay, threshold kalau tak salah saya 25,000. Anything 25,000 ke atas ringgit Malaysia ya. Okay, 25 maknanya lebih kurang dalam 6,000 USD lebih, 6,200 ke 6,500 USD. Okay, dia akan trigger LHDN, bank negara sebenarnya. Okay, dia akan trigger bank negara. So dia akan, kalau tak salah saya, dia akan block account tu. Okay, lepas tu dia akan solve salah. Okay, so saya tak pasti kenapa dia nak, katakanlah even dia ada 100,000. Okay, saya rasa ini mungkin soalan hypothetical tapi tak apalah saya jawab. 100,000 nak keluar one lump sum, saya tak galakkan. Better pecahkan sebab kalau you withdraw macam tu, definitely bank negara akan block ataupun dia akan jadi satu case ataupun satu isu untuk LHDN dengan bank negara dengan bank untuk go through your detail apa benda yang buat. Jadi daripada you kena selesai apa semua, kenapa tak withdraw dalam 3 atau 4, mungkin 20,000, okay, supaya you tak kena ni. Katakanlah tapi still you nak withdraw sebab you tiap hari buat 100,000 profit, dan macam Bun beritahu tu mungkin you boleh create satu account company apa semua tu, dan you dah establish in and out you punya transaction. Ataupun ketiga, you pergi dengan LHDN directly, okay, kata saya akan transfer sekian-sekian duit daripada overseas
masuk dekat bank lokal, tapi ini saya punya trading record. Saya tak pasti sama ada LHDN akan just biarkan atau keluarkan satu surat sebelum, tapi saya pasti dia akan soal siasat semua, mungkin kena cukai, okay. So yang tu kalau kena cukai dan kena ni lah, tapi untuk white yang nombor 2, nombor 3 apa semua tu better just orang kata withdraw dalam apa amount yang kecil-kecil. Satu lagi saya tak pasti kenapa nak simpan sampai 100,000, sebab kalau you simpan lebih daripada, kalau saya lebih daripada 20,000 USD, you punya leverage akan turun. So itu benda yang tak berapa advantage untuk kita trader. So better simpan 20,000 ke bawah, sebab 20,000 ke atas kalau tak salah saya maximum leverage broker bagi dalam 1 hingga 100 atau 1 hingga 50. 1-200. Ha? 200. Bila equity dah lebih 20,000, leverage akan jadi 1/200. Ini ini untuk SM lah. Ya, ini untuk SM. Saya kebanyakan broker macam tu. Jadi kenapa nak simpan tu, sebab kita leverage, kita retail trader ni, kita sebenarnya kena orang kata menggunakan by advantage leverage tu. Okay, jadi daripada simpan duit banyak kat broker, kita tak dapat dividen apa semua, leverage dikurangkan. Jadi setiap kali dia dah lebih dari 20,000, cepat-cepat keluarkan sikit, jadi make sure maksimum 20,000 je. Jadi leverage kita masih boleh maintain tinggi. So bila leverage rendah, you nak buka position yang tinggi, lot besar, agak susah. Tapi kenapa you nak pakai duit you sendiri untuk buka lot besar? Sebab you merisikokan duit you sendiri. Sebab kalau you pakai leverage, you merisikokan duit broker. Jadi better you merisikokan duit broker daripada you merisikokan duit you sendiri. Okay, so back to question tu, saya rasa pecahkan withdrawal tu lagi baik. Okay. Okay. Dan saya nak tambah lah, tapi saya tak pastilah soalan ni daripada trader atau pihak tertentu lah. Saya harap dalam ni tak ada pihak LHDN atau bank negara. Okay, pendapat personal saya, satu pecahkan, satu lagi guna kaedah yang bukan direct bank atau bukan direct international bank, so tak ada rekod lah. Contohnya kaedah net teller, kita jual beli antara trader, so benda tu tak ada rekod yang terus 100k ke apa kan. Kita boleh pecahkan lah dari segi penjualan tu. Kita boleh cairkan bila-bila masa lah, bukan penjualan. Kita boleh cairkan net teller tu bila-bila masa, bila kita perlu. Itu salah satu kaedah lain lah. Soalnya bagus, itu yang orang pakai skrill atau net teller untuk bypass benda tu. Tapi still kalau you masukkan, you lepas cairkan, dia masuk dekat bank account you dalam 100,000 as a one lump sum, dia akan trigger bank negara punya investigation. Yalah, apa-apa pun memang kita kena pecahkan lah amount tu. Ya. So kena dia threshold ada 25,000 kalau tak salah saya lah. Ya. Suruh dia simpan dalam kripto lah. Kripto pun boleh salah satu. Simpan dalam kripto je kan, tak payah withdraw, simpan je. Dan yang satu bergantung kepada lifestyle trader tersebut lah. Katakan dia, walaupun dia boleh elak yalah, dia pecahkan pun, tapi kalau dia beli kereta cash ke apa, rumah ke apa kan, tetap LHDN boleh detect lah. Tengok lifestyle dia lah. Ya. Kalau excess profit je, kena tak? Excess profit tak kena. Hari-hari excess profit besar-besar, trigger tak? Tak trigger. Tak, kalau dia tiap hari profit, dia tak trigger. Bila dia masuk dalam account baru dia trigger. Itu pun kalau dia masuk account lebih daripada 25,000 tu. Ya. Jadi kalau tiap hari profit 25,000, saya rasa mungkin tak ramai trader tiap hari profit lah. Tapi kalau katakan dia profit 20 tiap hari, so dia kena withdraw sikit lah. Okay, kalau katakan dia tiap hari dia profit 50,000 contohnya lah, dan better pergi dekat LHDN dan orang kata publicly declare ni sekian, dan dia akan keluarkan satu surat pelepasan dan boleh. So ada soalan lain? Sebab dekat saya punya tu komen, saya tak nampak apa-apa soalan baru ataupun masih
rasa dah tak ada dah soalan kat komen tu. Dah tepu lah. Okey, kalau tak ada soalan dan kita pergi ke kontes, mana tahu tiba-tiba ada yang tanya soalan ke apa ke. Kontes Kalau lah. tidak kontes apa pula? Lucky draw. Belum lagi draw. Okay, sebelum lucky draw tu saya nak okay lah. Anything you want to talk Info, about info, Team Rex, anything promote. promosi semasa. Okay, sekejap. Okey, promosi semasa dari Team Rex ialah seperti biasa, ialah lucky draw bulanan, iaitu bulan 11 ni bermula dari 1 November hingga 30 November. Syarat dia ialah depo total $100 dan trade 2 standard lot. Total ada 5 hadiah, setiap satu $100. Dan ini pula ialah promosi semasa dari XM, Grand Promotion. Kejap, Bun. Ini saya ada soalan sebenarnya. Baik. So, siapa-siapa yang hari tu ataupun yang join kontes tu, dia depo katakan last week $100 dan dia sempat trade 2 lot sampai katakan semalam. Ya. So dia still layak untuk kontes tu ke apa? Lucky draw tu? Lucky draw bulan November tetap layak. Kalau dia depo waktu bulan 11 lah. Kalau bulan 10 Bulan 11 lah. Kalau Okay. bulan 10 dia depo, then dia kena trade 2 lot waktu bulan 10. So macam mana kita tahu you akan bagi tahu dalam channel ke ataupun FBU siapa yang dah so far dah layak untuk lucky draw ke apa ke? Yang Dia akan layak bagi tahu ke macam saya mana? tak info. Selalunya selepas end of month, awal bulan lah, saya akan dapatkan list yang layak daripada pihak SM. Sebab SM akan ada daftar kan yang deposit dengan lot, trading lot. Oh, trading lot. Ya. Tak adalah, ini just cadangan je lah. Okay. Sebab katakanlah sebab ada trader mungkin sampai 25,000 lot macam tu contoh, atau 25,000 lot dia cuma trade sampai 1.5 lot atau 1 lot lah. So at least dia tahu ada lagi baki 1 lot. So mungkin dia dah stop trading dalam account tu, dia fokus dekat account lain ke apa ke. So at least kalau ada list tu alang-alang saya dah trade 1.5 lot atau 1 lot, at least saya boleh just baki 0.5 lot. So dia still boleh layak. So at least dia trigger dia untuk continue trade ke something like that. Okay. Ataupun dia dah trade 2 lot tapi dia tak deposit. So at least dia orang kata dia withdraw dari account lain, and then orang kata depo just untuk fulfill the condition lah. Thanks. Just a suggestion. Yeah. Tapi so far sebelum ni saya tak nak fokus kan, saya tak nak ialah trader nampak yang kita pushing for deposit or pushing for lot. Tapi it's a good idea lah yang kita ialah mungkin dia terlepas pandang. So kadang-kadang ada trader dia overlook. Ya. Faham. Okay. Next saya akan buat begitulah. Okay. Sekarang ialah itulah macam kita tahu mengenai grand promotion dari XM lah. Masih ada masa sebulan lagi untuk anda kejar syarat-syarat yang untuk mencapai untuk layakkan diri untuk grand promotion ni. Mana tahu ada rezeki menang kereta Merc GLC 300 sambil anda trade kan. Total ada 30 hadiah utama. Okay, syarat-syarat dia ialah deposit $500 dan trade capai 6 standard lot lah. Anda ada masa lagi sebulan lah untuk mencapai syarat-syarat berikut. Tapi pastikan anda register dahulu grand trading promotion ni sebelum deposit ataupun trade. Sebab benda ni dia ambil kira mula selepas anda register. Okey, dan juga special promotion dari XM kan, kita ada 100% deposit sehingga $500. Akan tamat lah 16 November ni. So kalau ada yang tak aware tu, tinggal 2 hari lagi untuk anda deposit. Dan sempena 100% deposit ni, saya juga ada offer copy trade lah. Dan seperti tertera berikut ialah performance account copy trade tersebut lah. Buat masa ni dah 6 bulan dan so far average dalam 10 hingga 15% lah sebulan. Dan
Untuk copy trade ni saya khaskan lah, saya bagi warranty warranty 2 bulan hingga akhir tahun ni. So siapa-siapa yang nak ambil peluang ni, yalah, risiko anda telah saya cover 2 bulan ni lah. So minimum ialah deposit $200 dan perlukan 100% bonus lah. Dan VPS juga saya cover untuk copy trade ni. Okey, itu saja yang mengenai promotion, promosi semasa dari saya lah. Okey, ada sebarang soalan tak? Okey. Okey, tapi sebenarnya ada satu soalan tu. Okey. Tapi saya rasa kita dah jawab, tapi tak apa, saya cuba. Ada Muhammad Anis ataupun Farhan Mahazir. Rasanya dia orang tanya balik apa modal yang sesuai ataupun kena jadi FTT. Tapi saya rasa Cikgu Naim dengan saya, kami dah cerita panjang. Jadi boleh ulang balik pasal nak jadi FTT. Okey, kita assume you maksudkan full time trader lah. Tapi cadangan saya personally, kalau jangan go for full time trader, kalau boleh free time trader lah. Tapi katakan you still insist nak jadi full time trader, rasanya Cikgu Naim ada bagi tahu dia bergantung pada berapa income you nak. Contoh sebulan sekarang ni gaji you 3,000. Katakanlah okay, saya make it 4,000 lah, gaji you sebulan 4,000, which is about 1,000 USD sebulan. So you kena dapat at least 1,000 USD ataupun more, okay, lepas you jadi FTT. So kalau you dapat kurang daripada sekarang, baik you kerja je daripada you trade. Okay, jadi you punya target bulanan kena lebih daripada 1,000 USD. So katakanlah kita assume 2,000 USD, which is about 8,000 plus. Okay, so kalau nak dapat 8,000, okay, sebulan, katakanlah biasa trader akan buat 5% ataupun 10% return on a monthly basis. Itu yang biasa ya, bukan yang jenis full margin ataupun jenis yang take high risk. So kalau you ambil katakan even dapatkan 2,000, okay, contoh sebulan dengan katakan 10% risk, okay. So kalau 2,000 10% risk, so you kena at least kena ada 20,000 USD dalam account you, which is dekat 80,000. So kalau you ada dekat 80,000 ada duit, boleh tahan, okay, sampai 6 bulan ataupun 12 bulan, saya recommend yang you still boleh hidup seperti biasa ataupun kurang sikit lifestyle, okay, walaupun you masih rugi. Okay, so at least kalau you ada month begitu, katakan RM80,000, then cukup saya rasa untuk jadi full time trader, kalau you still nak jadi full time trader lah. Okay. Okay. Ya Bun, rasa kita boleh pergi ke ni lucky draw. Sekejap. Okey, bulan ni ada yang layak untuk bulan lucky draw bulan Oktober lah. Total ialah 265 akaun. Okey, kita lihat siapa pemenang dia lah. Saya mulakan untuk Bun letak nombor akaun tak letak nama orang tu. Sebab satu nama kan boleh banyak akaun kan. So berdasarkan nombor akaun. Okey, tahniah pemenang dia ialah nombor akaun 5202 7846. Saya ulang 5202 7846. Nombor akaun aku sini. Itulah, saya pun rasa macam akaun saya. Kejap saya kena check nombor akaun saya. Cuba dua cikgu ni awesome, tengok siapa yang menang. Tak, saya rasa nombor akaun saya start dengan 3 kot. Okey. Tahniah kepada pemenang. Okey, kita tengok pemenang kedua. Siapa pemenang dia? Pemenang kedua ialah nombor akaun 52155573. Saya ulang nombor akaun 52155573.
Tahniah kepada pemenang. Okay, Kenapa nombor saya dengan Cikgu Naim tak naik ni pun? Ya ke ni? Memang tak ada dalam Tak ada. tak ada dalam list. Itulah Bun macam sabotage nombor kita orang tak naik ni. Cuba kita number. Okey, kita teruskan dengan pemenang nombor 3. Kita buat cabutan ketiga. So Okey, pemenang ketiga nombor akaun 12143464. Saya ulang 12143464. Oh, banyak 4 Im, Ya, yang syarat lot tu dia untuk per account ke ataupun total ada satu nama per akaun. per account lah. Ya, sebab tu dalam ni semua ialah nombor akaun. Jadi katakan trader tu trade 2-3 akaun kan. Kalau 2-3 akaun layak pun 2-3 akaun akan dalam list yang layak lah. Tapi dia bukan kumpul Dia tak lot dia semua bukan account lah. dia bukan kumpul ikut nama, dia ikut akaun. Maksudnya ikut account lah. Ya. Lot tu okey. Depo pun sama, dia ikut akaun. Oh kalau depo sikit tak kira ke ah. Depo sikit-sikit dekat akaun yang sama boleh sebab dia ialah terkumpul minimum $100. Kalau account lain-lain tak kira lah. Dia Akaun kena lain-lain tak kira sebab statistik tu saya dapatkan dari XM. So syarat dia ialah siapa yang depo 100 dan capai 2 lot, dia XM akan bagi list tersebut lah. based on account lah. Ya. Sekejap, so account. Bun, you masih online lagi live FB ke? Ya. Oh, okay. So dekat skrin saya dia keluar going live in 5 minutes. Lain problem ke apa? Dekat sini masih live. Masih live. Okay, okay. Jadi carry on. Carry on. Okey, kita buat cabutan keempat kita lihat siapa yang menang. Okey, pemenang keempat nombor akaun 52152435. Saya ulang nombor akaun 52152435. Tahniah kepada pemenang. Okey, last. Siapa menang? Cikgu Naim ke Cikgu Rashid? Mesti saya nombor saya juga. Nombor saya Bun. Nombor you lah. Okey. Tapi nombor saya ada banyak 3 ni. Tetapi Cikgu Naim dia ada satu syarat. Siapa yang apa tu? Macam mana? Cikgu Naim, selalu saya cakap tu yang pasal lucky draw. Siapa yang rasa dia menang. Kalau siapa rasa menang selalu tak dapat. Yalah itulah. Biasa siapa yang rasa menang dia tak dapat tau. Okey. Tak apa, kita lihat siapa yang menang. Last Okay, last. Rasa tak dapat akhirnya. Tak dapat. Nombor akaun ialah 57035294. Saya ulang 57035294. Tahniah kepada pemenang. Semua nombor akaun baru ni. Okey, ada soalan tak? So far tak ada soalan kat sini. So mungkin Bun boleh tanya soalan kat Cikgu Naim ke atau Cikgu Naim nak share apa-apa ke? Okey, saya tanya. Sekejap. Ada lagi soalan ke dah? Dah habis dah soalan. Soalan dari peserta dah habis lah. Okey. Okey, saya nak tanya, apa tu market risk on dan risk off? Market risk on dengan risk off kan. Ya. So basically itulah, itu dia macam mood market lah.
mood market ni ada dua, sama ada risk on ataupun risk off. Risk on ni kiranya dia more into greed kan. Dan risk off tu fear. Maksudnya bila market dalam keadaan yang greed, kita panggil sebagai risk on. Dan kalau market dalam keadaan yang fear, kita namakan dia sebagai risk off lah. Bila risk on ni, mata-wang high yield currency ataupun mata-wang yang interest rate dia tinggi biasanya akan menguat lah. Seperti contoh macam Australian dollar, AUD, New Zealand dollar. Itu contoh mata-wang yang akan menguat lah bila dalam market dalam keadaan risk off. Dan mata-wang safe haven biasanya akan melemah lah waktu tu, waktu bila market risk on tu. Contohnya macam mata-wang Japanese yen ataupun mata-wang CHF. Dan kalau untuk komoditi, gold lah. Gold akan lemah lah bila market risk on. Contoh yang terdekat yang kita boleh tengok, market hari Isnin hari tu, bila keluar headline tentang vaksin tu, so automatik kita boleh kata market mood waktu tu pergi kepada risk on market lah. So automatik gold dia drop waktu tu. Dan kita boleh tengok mata-wang Japanese yen juga melemah waktu tu lah. Kita tengok yen punya pair semua rally up. Dan waktu tu saya dapat untuk pair USD Japan, saya dapat juga waktu tu dapat buy daripada bawah juga. So minggu lepas itu antara position yang take profit lah. So bila risk off lah, dia terbalik lah. Bila risk off, market player ataupun market participant akan move kepada safe haven currency lah. Dia akan buy gold, dia akan buy Japanese yen, dia akan buy CHF. Dan matuang-matuang tersebut akan menguat lah waktu tu. Dan high yield currency pula akan drop. Automatically akan drop lah. AUD, New Zealand akan drop waktu tu. So itu sedikit sebanyak lah apa itu risk off, apa itu risk on. Okey, baik. Terima kasih. Tak ada soalan dah dari itu peserta. So mungkin saya boleh tambah lah apa yang Cikgu Naim bagi tahu tu, risk on. So basically risk on tu dengan risk off tu, nak faham tu senang sikit. Risk on tu maknanya kita ambil merisikokan duit kita untuk dapat pulangan yang lebih tinggi. Jadi bila dalam market dalam keadaan risk on, selalunya orang akan daripada simpan duit dekat bank, okay, dia sanggup ambil risiko lebih untuk dapat pulangan yang tinggi. Selalunya equity market macam hari tu nampak, bila hari Senin tu bila ada vaksin tu, tiba-tiba equity market S&P, Dow Jones, Nasdaq semua dia naik, okay. So bila nampak selalunya equity saham lah, selalunya dia jadi benchmark, selalunya nombor satu benchmark market dalam fear ataupun greed. So bila risk on tu market dalam orang kata dalam greed. So selalunya kita akan nampak saham semua melonjak naik. Nikkei, Hang Seng, FTSE, DAX dengan S&P dengan Nasdaq apa semua lah yang major indices. So bila naik tu, okay, safe haven ataupun currency macam JPY, gold semua dia akan melemah, okay. So sebab tu hari tu kita nampak gold turun gila-gila, JPY semua melemah, okay. Lepas tu saham semua naik. So sebab market nak ambil risiko, sebab dia orang assume lepas dapat vaksin kita akan kembali ke normal yang sebelum ni, bukan normal baru, bahkan normal sebelum ni. Jadi market ambil risiko lebih untuk dapat pulang yang lebih. Tapi risk off pula maknanya kita tak ambil risiko. Jadi sama juga. Jadi currency yang AUD, NZD apa semua tu dia akan melemah, tapi JPY, gold, share apa tu yang safe haven dia akan menguat. Okay. So itu dalam keadaan bila market fear lah, maknanya dia orang takut stock market crash apa semua tu. Jadi dia akan ni. Jadi sekarang ni ni just saya tambah sikit lah, maka sekarang ni kita pergi ke end of the year ataupun kita nak closing untuk 2020. So kalau you semua nampak equity market semua S&P dia dah almost nak buat double top ataupun ada yang dah buat macam high. Okay. So market sekarang ni kalau nak masuk sekarang ni untuk buy agak berisiko sikit, sebab mungkin ada peluang dia boleh buat correction, ataupun correction dalam ni dia boleh crash
market boleh crash juga sebab dia betul-betul dekat, orang kata dekat high. Kalau siapa yang tengok macam S&P punya chart ni, you all boleh nampak. Okay, mungkin rasa kita tak sempat nak tunjuk apa-apa ni analisa sekarang ni, tapi you all boleh tengok. Okay, dari situ nampak. So hati-hati kalau pair-pair ataupun siapa yang trade saham apa semua tu. Okay, so back to yang apa risk on risk off tu. So in general itu keadaan market. So kalau nak tahu market dalam orang kata mode grid, tengok indices, tengok currency JPY sama ada melemah, gold melemah apa semua tu, dan kita risk on lah. Kalau risk off, terbalik. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Naim dan Cikgu Rashid. Okey, nampaknya tak ada soalan dari trader, tapi apa kata Cikgu Naim dan Cikgu Rashid share market review untuk next week? Ada juga market review ke? Cikgu Naim lah, sebab saya tak sempat nak tengok pair. Tapi kalau Cikgu Naim tunjuk, nanti kita boleh ni lah tambah sikit ke yang mana. Tengok chart ke? Ataupun Cikgu Jas nak cakap pun. So basically saya punya target untuk minggu depan ni saya tak tunjuk chart lah, saya just cakap tu. More kepada pair USD Japan lah. Saya target untuk buy pair USD Japan sebab saya expect sentiment ataupun mood market yang minggu lepas ni akan carry forward kepada minggu depan ni. So saya rasa mood risk on tu mungkin akan berterusan lah selepas ni. Dan technically pun saya nampak ada potensi untuk pair USD Japan moving higher lah. Boleh tengok kepada dia punya candlestick pattern dan boleh tengok dia punya level support yang dia dah pergi minggu lepas ni dan dia dah ada rejection kat situ. So saya nampak untuk long term nampak ada kemungkinan untuk USD Japan ni untuk rally up lah. Ini pendapat saya. Dan kita pun nampak perkembangan yang positif untuk vaksin COVID-19 ni, dan juga kalau kita tengok US election pun dah boleh kata kita dapat result, dapat calon presiden yang baru, Joe Biden tu. So market sekarang ni dah bukan dalam keadaan yang totally fear lah maksudnya. So market agak bertenang buat masa sekarang ni dan akan memacu kepada pergerakan risk on. So itu apa peluang yang saya akan ambil pada minggu depan. Clear? Ya, clear. Okay. Cikgu Rashid, nak tambah? Saya tak ada apa pun untuk tambah buat masa ni dekat pair users lah. Saya belum tengok apa-apa lagi. Ya. Okay. Tapi macam Cikgu Naim kata, pair UJ dia ada impulsive move last week. Okay, so sekarang ni dia tengah buat correction. Saya rasa dia dah buat correction dekat almost dekat 50% punya Fibo. Okay, so mungkin dia akan, tapi belum sampai 50%. Okay, so mungkin dia boleh turun lagi sikit sebelum sambung naik. Okay, tapi ada peluang untuk naik lagi lah. Tapi sama ada dia akan sambung break level yang dia buat hari tu 105.7 ataupun dekat 106 tu. Kalau dia break, then bull akan in control lah. Tapi kalau tak break, then kita kena tengok lah sama ada dia akan turun balik, test balik 103 ke tidak. Sebab dia hari tu dia cuma datang ke 103.08, level yang support yang paling bawah dekat-dekat 101. Tapi saya tak pastilah kalau dia break dia akan pergi ke test itulah. Dia bergantung pada macam mana outcome Congress ataupun transition power, sebab kita nampak Trump masih orang kata nak mengukalah kita macam degil sikit nak concede defeat. Okay, walaupun dia cuba fight dekat dekat Georgia apa semua tu, dia dah gagal. Even court pun dah reject dia punya application. So almost officially Biden dah menang.
Tapi buat masa ni apa yang dapat tahu Trump masih tak benarkan Biden untuk transition power dekat federal agency. Okay, so dia masih, and then so kalau transition power ni tak smooth, okay, Trump masih nak pergi fight dekat court. Okay, benda ni boleh jadi huru-hara sikit sebab biasanya presiden sebelum kalau kalah dia orang akan concede defeat, jadi transition tu jadi agak smooth lah. So kalau tak jadi dia masih fight, dan kalau tak salah 14 Disember semua yang terpilih tu, so dia orang kena bagi dia orang punya vote siapa patut jadi presiden ataupun electoral votes. So mungkin benda tu akan menjadi huru-hara. Kalau jadi huru-hara, then UJ akan junam lah. So mungkin akan pergi test 101 balik lah. Okay, so ada potensi risiko dekat situ. Okay, tapi sekarang ni so far news yang dah keluar, Biden dah almost 99.9% dah menang. Menang. Itu yang UJ nampak tambah lagi dengan vaksin semua dah okay, so itu yang UJ naik. Tapi kalau US President punya power transition ni tak smooth, UJ boleh junam dan test balik ke 102 atau 101. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Naim dan Cikgu Rashid. Okey, sebelum mengakhiri sesi malam ni, apa pesanan daripada Cikgu Naim dan Cikgu Rashid kepada trader-trader semua? Saya rasa tak ada pesanan apa-apa, cuma saya nak tambah sikit untuk saya punya pair USD Japan tu. Target saya untuk long term USD Japan mungkin dapat capai balik price 108. So sekarang price dalam 104 something. So mungkin boleh rally up dari dalam 300 lebih tips lagi lah. So siapa-siapa yang nak ambil peluang tu boleh monitor price, tengok price action untuk bullish momentum, dan boleh hold sampai 108. Okey, baik. Terima kasih. Cikgu Rashid? Okay, so untuk minggu ni sebagai trader rasanya tadi ada satu soalan sama ada kita kena fokus technical ataupun fundamental atau sentiment. So trader-trader yang technical fokus technical, okay, just boleh sambung fokus technical. Tapi yang fokus fundamental apa semua, so cuba follow news outcome result pasal vaksin. Of course dia dah keluar, so kalau baik vaksin tu, so maknanya kita akan nampak gold melemah, UJ semua, maknanya kita akan jadi respon punya mode. Satu lagi tengok news pasal Presiden US lah. Okay, apa Trump bercakap ni, sebab Trump kalau dia concede defeat, kemungkinan besar gold boleh orang kata turun ke bawah. Okay, dan kita mungkin ada nampak pergerakan dalam UJ ke atas apa semualah. Okay, so ikut perkembangan Trump untuk 2 minggu ni, so kita boleh nampak sama ada market dalam mungkin jadi volatile ataupun smooth. Dia bergantung pada sekarang ni Trump apa yang dia buat. Tapi saya percaya mungkin sebab sekarang pun dah nampak pressure daripada Republicans punya orang kata dia punya ahli-ahli Republicans, dia dah pressure Trump untuk concede defeat lah. Tapi Trump dia macam dia ikut kepala dia sendiri, so dia macam masih nak fight juga pasal ni. Tapi kita nampak daripada vote pun dah almost dekat 5 million atau 4 million plus gap dah. So even semalam ke pagi tadi Georgia pun kita dah nampak ada clear winner. Georgia pun dah declare Biden sebagai winner. So kemungkinan besar Biden akan jadi winner. Tapi sekarang ni pasal Trump masih tak nak concede defeat, okay, so kita akan nampak market akan volatile lah. Okay, so diorang ni Trump akan boleh buat spike atas bawah, jadi just ikut je lah. Okay, itu saja. Betul je. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Naim dan Cikgu Rashid, dan terima kasih juga kepada semua yang menonton mengikuti live malam ni.
Semoga sharing malam ni bermanfaat kepada semua. Okey, terima kasih. Selamat malam semua. Okey, terima kasih semua. Salam semua. Assalamualaikum.